Seorang guru dari SMK Baru Bintulu, Sarawak, Bumi Penyalang. Saya diterbangkan jauh dari seberang untuk berkongsikan tentang hasil kajian tindakan yang telah dijalankan, iaitu meningkatkan kemahiran membanding beza jenis variasi menggunakan kaedah penjadualan kognitif dalam mata pelajaran sains tingkatan 4. Perkataan kognitif ini berasal daripada singkatan perkataan bahasa Inggeris, iaitu comparison and differentiation. Jadi, untuk pengetahuan semua, kajian ini telah dijalankan oleh 2 orang guru yang mengajar subjek sains di SMK Baru, iaitu saya sendiri yang baru mula mengajar selama 1 tahun 6 bulan, dan juga seorang lagi guru sains, iaitu Puan Nur Syahidah binti Selamat, yang kini telah mempunyai pengalaman mengajar selama 11 tahun. Jadi, di mana ada kajian, di situ ada sampelnya. Jadi, siapa sebenarnya sampel yang telah kami gunakan dalam kajian kami dan mengapa mereka dipilih? Jadi, mereka adalah murid kelas 4 inovatif tahun 2022 yang kini telah berada di tingkatan 5. Mereka dipilih berdasarkan kriteria di mana kebanyakan mereka tergolong dalam golongan murid yang bertahap sederhana dan juga lemah. Selain daripada itu, kami dapati kebanyakan murid daripada golongan ini memerlukan kaedah yang lebih mudah, kaedah yang lebih ringkas untuk memahami dan mengingati sesuatu yang mereka telah pelajari. Jadi, isu yang telah kami bangkitkan hasil daripada perbincangan, hasil daripada perkongsian pengalaman ketika mengajar di dalam kelas, kami mendapati kebanyakan murid dalam 2 golongan ini sering keliru dan juga tidak mahir untuk membuat perbandingan dan perbezaan bagi suatu ciri. Selain itu, penulisan isi kandungan dan maklumat yang terlampau panjang di dalam buku teks juga sering menyebabkan murid daripada golongan ini, terutamanya murid dalam golongan yang lemah, sukar untuk memahami sesuatu topik, walaupun topik itu merupakan topik yang sangat mudah sebenarnya, dan ini menyebabkan semangat mereka, keinginan mereka untuk belajar akan menurun. Okey, baiklah. Bagi kajian ini, kami telah memilih tajuk variasi sebagai fokus dalam kajian ini. Pemilihan tajuk variasi ini adalah hasil daripada perkongsian daripada Puan Nur Syahidah sendiri sebagai guru yang lebih berpengalaman. Beliau menyatakan bahawa tajuk variasi ini antara tajuk yang agak popular dan sering dikeluarkan di dalam soalan SPM sebenar. Jadi di sini kita dapat lihat terdapat beberapa contoh soalan SPM sebenar yang bertanyakan tentang soalan variasi. Dan sebelum murid dapat menjawab soalan-soalan ini, mereka perlu dapat mengenal pasti, perlu menguasai dahulu persamaan dan perbezaan ciri bagi 2 jenis variasi, iaitu variasi selancar dan variasi tak selancar. Okey, seterusnya kita lihat dari pada rajah di atas ini menunjukkan contoh penulisan di dalam buku teks, dan juga di bawah ini adalah antara reaksi-reaksi daripada murid sendiri yang menyatakan bahawa mereka sering kurang yakin, mereka tidak mahir untuk menjawab soalan. Selain daripada itu, mereka ada juga yang menyatakan bahawa mereka malas untuk membaca pernyataan yang terlampau panjang dan tidak minat untuk mempelajari topik ini. Jadi, fokus bagi kajian ini melibatkan 2 objektif. Yang pertama, untuk meningkatkan kemahiran murid dalam membanding beza 2 jenis variasi menggunakan kaedah penjadualan kognitif. Dan yang kedua adalah untuk menambah baik amalan pengajaran guru dari segi kemahiran mengajar membanding beza 2 jenis variasi. Okey, untuk pengetahuan semua, kajian ini telah dijalankan berdasarkan model Kemis dan McTaggart, di mana selepas kami mengenal pasti isu, kami telah menjalankan tindakan berdasarkan perancangan yang telah dirancang. Jadi, langkah pertama yang kami ambil adalah dengan membuat pemerhatian terus ke dalam kelas
4I. Dan seterusnya kami telah memberi latihan dalam bentuk soalan objektif dan juga tugasan dengan panduan jawapan. Setelah refleksi dibuat berdasarkan ketiga-tiga aktiviti ini, kaedah penjadualan formatif diperkenalkan kepada mereka semua dan tugasan tanpa panduan diberikan untuk menilai tahap keberkesanan kaedah ini terhadap murid kelas 4I. Jadi apa itu kaedah penjadualan formatif? Jadi di hadapan ini anda dapat lihat jadual formatif variasi yang telah digunakan dalam kajian ini. Jadual ini diperolehi hasil daripada perkongsian ilmu ketika aktiviti PLC Panitia Sains Tingkatan 4 dijalankan di sekolah, dan jadual ini telah memberi penekanan kepada teknik membanding dan membezakan suatu ciri. Dan didapati di dalam jadual formatif variasi ini kita dapat lihat dia telah meringkaskan maklumat yang terdapat dalam buku teks menjadi bentuk yang lebih mudah dan memberi penekanan kepada persamaan, perbezaan dan juga kata kunci. Seterusnya kita lihat dari segi indikator yang digunakan dalam menilai kejayaan murid. Jadi yang pertama, murid perlu dapat menjawab sekurang-kurangnya 3 daripada 5 soalan dengan betul semasa sesi soal jawab dijalankan. Yang kedua, murid perlu dapat sekurang-kurangnya purata markah 75% bagi gabungan markah soalan kuis dan juga soalan panduan berjawapan. Dan yang terakhir, murid perlu mendapat sekurang-kurangnya 50 markah bagi tugasan tanpa panduan jawapan. Jadi pelaksanaan tindakan untuk kajian ini telah dijalankan selama seminggu dengan 3 kali sesi perjumpaan di dalam kelas dan 3 kali intervensi telah dijalankan. Bagi intervensi yang terakhir digunakan sebagai indikator bagi menilai kejayaan murid. Okey, hadirin sekalian, sekarang kita teruskan dengan bahagian tindakan dan pemerhatian. Jadi pemerhatian awal yang kami buat adalah melalui sesi soal jawab secara lisan antara murid dan juga guru. Dan di sini adalah contoh-contoh soalan yang diajukan oleh guru dan ini adalah jawapan daripada murid. Setelah sesi soal jawab, sesi PDPC dijalankan seperti biasa menggunakan buku teks dan kemudian latihan dalam bentuk soalan objektif diberikan. Berikut adalah contoh hasil jawapan murid 4I yang bertahap rendah dan juga bertahap sederhana yang kami fokuskan kepada kajian ini. Jadi selepas kedua-dua pemerhatian dijalankan, kami telah membuat refleksi dan dari sesi soal jawab didapati kebanyakan murid dapat menjawab soalan, dapat memberi respon yang agak baik berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Namun begitu masih terdapat segelintir lagi murid yang tidak berani untuk menjawab, tidak berani untuk memberi respon kerana mereka takut, mereka tidak yakin dengan jawapan mereka sama ada betul atau salah. Okey, bagi soalan objektif pula, didapati kebanyakan murid ini hanya meneka sahaja jawapan mereka disebabkan terdapatnya pilihan jawapan. Jadi kami sebagai pengkaji merasakan perlunya untuk menyediakan soalan berbentuk struktur supaya dapat menilai tahap penguasaan mereka dengan lebih lanjutlah bagi tajuk variasi ini. Oleh itu kami telah membuat perancangan dengan memberi penekanan kepada kata kunci bagi kedua-dua jenis ciri bagi jenis variasi ini. Dan di sini dapat dilihat ada dua nota ringkas yang menekankan kepada kata kunci secara berasingan. Selepas itu tugasan dengan panduan jawapan diberikan dan didapati kebanyakan murid telah mula memahami konsep sebenar membanding dan membezakan ciri, tapi masih ada lagi murid yang tidak dapat memahami konsep sebenar itu. Ini adalah contoh hasil jawapan murid yang masih berada di tahap rendah. Seterusnya kami telah membuat refleksi dan apabila refleksi dibuat kepada penekanan terhadap kata kunci, kita dapat lihat bilangan murid di tahap rendah telah menurun. Di sini di dalam data yang telah
kita dapat lihat daripada 7 orang murid yang bertahap rendah, ini tinggal 5 orang sahaja murid yang bertahap rendah. Jadi kami dapat membuat kesimpulan di mana 5 orang murid ini masih lagi tidak mahir untuk membuat banding beza, dan kami jadikan mereka sebagai kumpulan sasaran. Jadi 5 orang murid ini telah kami tekankan kepada kaedah banding beza yang betul. Bagi penentuan tahap pencapaian pula, rekod pencapaian tingkatan 3 mereka dirujuk, dan di sini kita dapat lihat daripada markah di sini mereka merupakan murid yang lemah lah dari dulu lagi. Jadi penentuan pencapaian ditentukan berdasarkan markah, di mana sekiranya markah mereka di bawah 39%, mereka akan dikategorikan sebagai murid yang bertahap rendah. Manakala bagi mereka yang mencapai markah di bawah 64%, mereka akan dikategorikan sebagai murid di tahap sederhana. Seterusnya, kaedah penjadualan kognitif ini telah diperkenalkan kepada semua murid 4I, dan penekanan lebih diberikan kepada 5 orang murid dalam kumpulan sasaran. Okey, bagi pemerhatian semula kami telah jalankan dengan memberi tugasan tanpa panduan, di mana ini adalah hasil jawapan daripada 5 orang murid kumpulan sasaran, dan kita dapat lihat di sini terdapat 4 orang murid telah menunjukkan peningkatan dari segi markah, di mana 2 orang murid ini, murid 7 dan murid 8, telah berjaya melepasi tahap sederhana. 2 orang murid ini lagi, murid 3 dan murid 4, telah berjaya memasuki tahap sederhana, dan hanya tinggal seorang sahaja lagi yang masih berada di tahap rendah, tetapi telah menunjukkan peningkatan dari segi markah. Jadi refleksi akhir yang dapat dibuat, kaedah penjadualan kognitif ini telah sedikit sebanyak membantu murid-murid kelas 4I untuk membuat perbandingan dan perbezaan dengan betul. Jadi hadirin semua, kita telah hampir sampai ke pengakhirnya, tapi sebelum itu kita tengok dulu bahagian rumusan dan implikasi. Bagi refleksi guru, kaedah penjadualan kognitif ini telah membantu guru dari segi penggunaan jadual dan juga kata kunci yang membantu memudahkan proses penerangan guru, seterusnya mewujudkan visi yang lebih berkesan. Selain itu, dengan penggunaan jadual, proses penandaan jawapan murid juga lebih mudah, dan akhir sekali, hasil kolaborasi di antara saya, guru baharu, dengan Puan Nursyahida, guru yang lebih berpengalaman, telah banyak membantu kami dalam mengenal pasti tajuk-tajuk yang kebiasaannya sukar dikuasai oleh murid. Dan bagi implikasi terhadap murid pula, dengan pengaplikasian kaedah penjadualan kognitif, kefahaman murid tentang perbandingan dan perbezaan lebih meningkat. Selain daripada itu, apabila murid dapat mengenal pasti, dapat mengingati kata kunci, keyakinan mereka lebih bertambah, dan mereka lebih aktif dalam memberi respon terhadap apa yang soalan yang diajukan oleh guru, kerana kekeliruan mereka terhadap tajuk ini telah berkurang. Dan akhir sekali, dengan penggunaan jadual ini, ianya dapat melatih murid untuk menulis jawapan dengan lebih bersistematik, sekaligus dapat membantu murid mengurangkan kesalahan mereka semasa menjawab soalan objektif, soalan berstruktur, dan soalan esei terutamanya. Jadi itu sahaja daripada